Ya, dalam segmen Kita Mesti Menang pada kali ini untuk kita membawa pemahaman lebih dekat lagi tentang salah faham vaksin. Mungkin ketika ini dengan melihat pada peratusan pendaftaran yang tinggi, salah faham itu sudah pun mula berkurang. Tetapi masih ada lagi yang tidak tahu apakah sebenarnya fungsi vaksin dan bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam kerangka pemahaman yang salah. Ya, antara persepsi umum yang kita terima sekarang, golongan bukan menjurus kepada golongan anti vaksin, tapi kepada mereka yang mereka ni bukan anti vaksin tapi mereka atas pagar. Ya. Tidak pasti, masih lagi dalam mentaliti untuk kita lihat dahulu bagaimana mereka yang telah pun mendapat suntikan ini, apa antara yang bagaimana penerimaan mereka terhadap suntikan tersebut. Jadi terus kita tanyakan kepada pegawai farmasi bahagian amalan dan juga perkembangan farmasi, Puan Sofatun Nur Subhi, di dalam talian pagi ini. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Sudah pastinya kita nak memberikan penjelasan yang lebih dekat lagi tentang salah faham berkaitan dengan isu vaksin. Ini mungkin kalau kita tolak ke tepi tentang pemahaman tentang isu anti vaksin yang disebutkan Zela dan sebagainya, sebenarnya kita perlu tahu pemahaman asas kepada vaksin ini. Ia bukanlah satu jenis rawatan tetapi sekadar pelindungan untuk kita mengelakkan lebih banyak lagi jangkitan dalam komuniti, dan ia juga tidak mengelakkan seseorang daripada terkena jangkitan. Bagaimanakah pemahaman ini boleh diterjemahkan dalam erti kata yang mudah untuk kita melihat bagaimana fungsi vaksin itu sendiri terhadap tubuh badan manusia, Puan? Okey, baik. Saya mulakan. Okey, sebenarnya sebagaimana yang semua tahulah, vaksin ini kita ialah satu bahan untuk merangsang sistem imun kita, sebab bila kita terdedah kepada coronavirus ini, badan kita dah boleh bertindak balas sebenarnya terhadap jangkitan COVID ni. Jadi vaksin ini sebenarnya satu produk lah yang dihasilkan daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus atau bakteria yang sama ada telah dimatikan atau dilemahkan, ataupun ada yang setengah tu dari jenis protein subunit dari virus, ataupun daripada jujukan genetik yang mRNA lah kita tahu kan, seperti Pfizer, yang akan menghasilkan protein tertentu. Jadi fungsi vaksin ini dia berfungsi untuk merangsang sistem imuniti tubuh kita, membentuk imuniti, jadi booster lah imuniti terhadap jangkitan COVID-19 ini. Ya, juga timbul masih lagi keraguan terhadap dari segi mekanisme vaksin tersebut. Ada yang berpandangan bila menggunakan teknologi mRNA ini ia mengubah DNA, walaupun telah berkali-kali diterangkan dengan terperinci, masih lagi keraguan ini timbul. Apalagi cara yang boleh dilakukan untuk memastikan masyarakat selesa dengan penerimaan vaksin ini? Secara mudahlah untuk ringkaslah tentang vaksin mRNA ni, kita faham vaksin mRNA ni nama dia pun messenger kan, messenger ribonucleic acid. Jadi dia adalah sebenarnya pembawa maklumat je untuk menyampaikan utusan. Kita kata macam postman lah berfungsi untuk membawa arahan kepada sel badan kita. mRNA ni dia aktif dalam sel cytoplasma sahaja, dan DNA pula dia terkandung dalam sel nukleus. Jadi sebenarnya mRNA ni tak bertindak balas pun dalam sel nukleus yang mengandungi DNA ni. So senang kata mRNA ni tak dapat berinteraksi pun sebenarnya dengan DNA yang ada dalam nukleus tu. So mereka tak jumpa pun sampai boleh ada yang menyebabkan kata perubahan kepada genetik seseorang ke. So sebenarnya taklah. Dan mRNA itu sendiri pun Tuhan cipta, perjalanan hidup dia tak lama. mRNA boleh hidup dalam sel cytoplasma tu dalam masa yang sangat singkat lah, yang mana dia akan hasilkan protein yang merangsang penghasilan antibody yang spesifik kepada COVID-19, kemudian dimusnahkan oleh sel imun. So memang that's how it works lah. Allah create dia to function in that kind of way. Ya, Puan, kalau secara asasnya, secara ringkas Puan mengatakan apabila vaksin ini disuntik pada tubuh badan manusia untuk merangsang sistem pertahanan badan itu supaya boleh menentang virus COVID-19 yang sebenar apabila dijangkiti dan sebagainya. Cumanya persoalan mungkin kepada mereka yang mempunyai sistem pertahanan yang lemah. Contohnya mereka yang mempunyai dikatakan sebagai pesakit kanser, mempunyai darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, ataupun immunocompromised. Bagaimana sistem pertahanan badan ini juga boleh berfungsi untuk memberi tindak balas kepada virus COVID-19 ini, Puan? Okey, kalau yang ini saya boleh katakan untuk dakwaan yang kata siapa yang dah kuat ataupun yang pernah dijangkiti ini tak perlukan vaksin. Kemudian yang kata imuniti badan dah kuatlah melawan jangkitan itu sendiri. Sebenarnya kita perlu tahu faktanya ialah kalau seorang tu pernah dijangkiti ataupun imun sistem dia dah drop down ke apa, kumpulan ini masih perlu diberikan vaksin sebab mereka ini sebenarnya masih berisiko untuk dijangkiti semula.
Jadi vaksin ini perlu diberikan kepada mereka. Jadi bagi saya, kalau kata dakwaan yang dah sihat tak perlu vaksin, tapi lepas virus tu attack badan, itu yang kita risau sebenarnya. Apa yang jadi selepas dijangkiti virus tu. Sebab contoh ada yang kena tak bergejala, ada yang kena tapi bergejala tahap teruk. Jadi perlulah ambil vaksin untuk kita bentuk imuniti pemacu untuk boost lagi imuniti kita. Puan, kalau dilihat di negara-negara yang telah pun melalui atau juga masih melalui kes yang tinggi, tetapi dengan kadar vaksinasi yang tinggi, mereka dapat kembali ke rutin, sedikit sebanyak kembali ke rutin biasa. Kalau berada di luar tak payah pakai mask dan dapat melakukan sebanyak aktiviti seperti sedia kala sebelum ini berlaku. Tapi di Malaysia ini bagaimana perlu kita teliti transisi ini, sebab ada yang berpandangan kalau ada vaksin kena nak pakai mask lagi, kerana itu sebenarnya sasaran yang kita inginkan. Jadi bagaimana proses ini kita lihat dapat difahamkan dan juga kita dapat melaluinya dengan lebih lancar supaya tidak nanti bila kembali ke normal sebelum ini kes naik balik. Okey. Sebenarnya tanggapan yang kata lepas cucu vaksin nak kena pakai face mask lagi ke kan? Tak perlu amalkan penjagaan fizikal dan sebagainya. Sebenarnya tanggapan ni kurang tepatlah, sebab semua individu once dah terima vaksin pun masih perlu teruskan amalkan rutin norma baharu untuk kita cegah penularan virus ini, sebab kita masih belum mencapai lagi imuniti kelompok tu. Kita target dalam 80% lah by Februari tahun depan, dan kita tahu virus ni dia akan masih hiduplah dan aktif dalam kalangan kita selagi mana kita belum dapat capai imuniti kelompok ni. Jadi penerima vaksin, once dah suntik vaksin pun terus dinasihatkanlah untuk pakai pelitup muka, jaga kebersihan diri, tangan tu utamanya, amalkan penjarakan fizikal walaupun dah terima dos lengkap vaksin 2 dos tu. Terus amalkan langkah pencegahan seperti yang disarankanlah 3W dan 3S tu. Ya, apa-apa pun kita perlu sentiasa berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Puan, ini juga mungkin satu persoalan yang sering kali dibangkitkan tentang kandungan bahan untuk mencipta dan juga dalam vaksin COVID-19 itu sendiri. Ada yang menyatakan bahan-bahan yang digunakan tidak halal, ada yang menyatakan bahan-bahan yang digunakan itu diragui sumber dan juga kesahihannya, ataupun bahan-bahan itu boleh menyebabkan tindak balas kepada tubuh badan manusia. Jadi bagaimana perincian dan juga penjelasan yang boleh dilakukan oleh pihak farmasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan vaksin COVID-19? Semua vaksin yang masuk di Malaysia ini dinilai dengan ketat oleh bahagian regulatory farmasi negara, iaitu MPRA. So memang ada efikasi yang berbeza, ada yang 90%, ada yang 70%, sebab antigen setiap jenis vaksin ini pun berbeza, teknologi berbeza. Contoh Pfizer guna mRNA, AstraZeneca guna viral vector, Sinovac guna virus yang aktif, tapi fungsi dia sama. Jadi orang awam sebenarnya tak perlu risaulah, sebab semua vaksin ini dia akan trigger imuniti kita untuk merangsang sistem imun. Jadi bila macam saya kata tadi, kalau terdedah kepada COVID, badan kita dah ada pun antibody untuk lawan jangkitan ni. Dan macam yang tadi Ismail ada sebut, kandungan vaksin itu ada yang ragu-ragu. Banyak juga yang kami terima persoalan tentang guna sebelum ni sel janin lah, sel ginjal monyet semua tu. Okey, sebenarnya bukan semua vaksin guna sel haiwan itu kalau teknologi viral vector lah. Okey, sel-sel ini untuk bahasa mudah dia kita digunakan untuk setengah vaksin, dia guna sebagai medium sahaja untuk ternak virus tu. Virus tu akan dipisahkan daripada sel tersebut, kemudian dilemahkan untuk dijadikan vaksin. Jadi sebenarnya sel itu tadi tak dimasukkan pun ke dalam vaksin. So kena fahamilah. Jadi contoh yang saya kata mudah untuk faham, contoh kita tanam sayur dekat tanah kan. Jadi bila nak masak, nak makan, kita ambil sayur je ke kita ambil sayur dengan tanah sekali? Tanah tanaman tu tak masuk dalam masakan pun kan. Jadi instead kita cuci bersih-bersih sayur tu dari tanah, baru kita masak. So samalah macam vaksin. Virus kita ternak pada sel, bila nak hasilkan vaksin kita pisahkan dari sel, cuci, dituras banyak ultrafiltration berkali-kali, kemudian disucikan purification. Jadi virus yang lemah, yang betul-betul tulen dan suci je barulah digunakan sebagai asas penghasilan vaksin. Jadi hasil akhir vaksin yang tulen ni sebenarnya tak ada pun mengandungi tapak semayan segala sel janin atau haiwan itu tadilah. Juga yang dibualkan ataupun dirisaukan oleh warga masyarakat yang belum lagi tampil untuk mendapatkan dan belum lagi mendaftar, keraguan tentang betapa cepatnya ia dibangunkan berbanding yang lain dalam bidang perubatan. Apa yang boleh disampaikan di sini, Puan? Okey.
penjelasan kepada dakwaan yang kata vaksin ini hasil dalam masa yang singkat dan tahap keselamatan diragui. Sebenarnya kita kena perbetulkan supaya masyarakat sedar dengan faham apa fakta yang tepat tentang vaksin COVID-19 ni. Okay, sebab pada masa yang sama macam Zaliha sebutkan tadi, kita nak elakkanlah kejadian di mana masyarakat jadi was-was, ragu-ragu, sampai ada yang menolak vaksin, tak nak ambil vaksin. Jadi sebenarnya bagaimana vaksin COVID-19 ini dihasilkan dengan cepat, sebenarnya dia bertitik tolak daripada beberapa faktor. Ada yang menjadi penyumbanglah kepada pembangunan vaksin ini. Okey, sebab kita faham biasanya ambil masa beberapa tahun sebab kita kena kaji struktur jenis virus ni. Tapi untuk vaksin COVID-19 ni, ia dihasilkan dengan begitu cepat. Antaranya sebab faktor yang pertama, usaha pembangunan vaksin ini dimulakan secara intensif lah kita kata. Selepas kod genetik virus ini dikongsikan oleh para penyelidik daripada China pada tahun lepas pada Januari 2020. Jadi dengan kemajuan teknologi dan perkongsian maklumat yang sangat pesat ini, antara faktor penyumbanglah kepada penghasilan vaksin yang begitu cepat. Dan yang kedua, buat pertama kalinya dalam sejarah dunia ini, pembangunan vaksin dapat kita percepatkan melalui pelaburan besar-besaran di peringkat global oleh pelbagai pihak. Ada melalui negara, badan dunia, syarikat farmaseutical dan individu. Jadi bila kita dapat singkatkan masa penyelidikan, so dapat cepatkan, since kita dah ada source, kita dah tahu punca virus tu hasil dari maklumat yang pihak China kongsikan lah. Dan faktor satu lagi yang ketiga, kepesertaan pembangunan vaksin ini pun hasil daripada kajian-kajian terdahulu berkaitan patogen-patogen yang pernah mencetuskan, saya kata, pandemik lah, epidemik ataupun endemik, seperti yang kita pernah tahu virus Nipah, virus severe acute respiratory syndrome SARS tak silap saya tahun 2003, MERS. Jadi patogen-patogen yang pernah kita temui sebelum ni boleh dijadikan sebagai rujukan untuk usaha kita lah hasilkan vaksin COVID-19 ni. So bila kita guna platform yang sama, so kita dapat hasilkan dengan apa diungkapkan oleh Puan dalam lebih kurang satu family patogen yang sama lah, patogen yang sama, MERS-CoV, SARS-CoV. So dengan ciri-ciri yang sama, virus yang agak sama, jadi similarity ini membolehkan penyelidik dapat kaji dan hasilkan vaksin dengan cepat. Ya, asas pendidikan itu sudah ada, dan dengan tapak dan juga asas pendidikan itu dihasilkan dan juga dibangunkan untuk virus COVID ataupun vaksin COVID-19 ini. Puan, selain daripada kita bercerita tentang pencegahan ataupun program vaksin ini, ada juga antara kaedah-kaedah rawatan yang dicadangkan untuk merawat virus COVID-19. Antaranya kalau terdahulu kita melihat hidroksikloroquine dicadangkan, namun tidak ada keberkesanan dan tidak ada kadar kejayaannya. Remdesivir juga turut dicadangkan. Baru-baru ini ubat antiparasitik iaitu ivermectin juga turut dicadangkan dalam tujuan rawatan kepada pesakit positif COVID-19. Jadi bagaimana dalam perihal kepada penyelidikan ubat-ubatan antiviral ini boleh menghasilkan kesan positif, khususnya ivermectin yang digelar sebagai ubat cacing, Puan? Okey. Kami di KKM memang ambil maklumlah tentang pandangan berkenaan penggunaan produk ivermectin ini sebagai rawatan dan pencegahan COVID-19 ini. Tapi apa yang KKM nak nasihatkan pada orang ramai supaya tidak mengambil ivermectin ini untuk tujuan tersebutlah ya. Sebabnya tak ada lagi data klinikal untuk buktikan keberkesanan penggunaan ubat ivermectin ini dalam rawatan dan pencegahan COVID-19 ini. Dan bahagian regulatory farmasi negara kita, NPRA pun dah maklumkan setakat ini tak ada produk dengan bahan aktif ivermectin ini yang berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah kita untuk kegunaan manusia. Dan macam yang Ismail sebut tadi, ada yang ramailah mencadangkan penggunaan ubat ivermectin ini. Seperti yang kita tahu, ivermectin ini adalah ubat anti-parasit, diluluskan oleh FDA, digunakan untuk haiwan untuk merawat beberapa penyakit tropika. Jadi penggunaan off-label ivermectin ini, iaitu kegunaan di luar indikasi, maksudnya di luar tujuan kegunaan asal ubat itu untuk COVID-19, mula mendapat perhatian global lah kerana terdapat beberapa kajian kes dan ujian klinikal yang menunjukkan keputusan yang baik. Tapi FDA sendiri juga belum pernah luluskan indikasi ivermectin ini untuk tujuan rawatan sebagai pencegahan COVID-19. Dan WHO pun hanya membenarkan ivermectin ini sebagai rawatan
digunakan dalam kajian ataupun percubaan klinikal sahaja. Jadi sebab belum ada bukti yang betul-betul meyakinkan mengesyorkan penggunaan ivermectin ini, dan KKM juga mengambil saranan dan pendekatan yang samalah, dan Institut Pendidikan Klinikal yang mana kita dah pun mulakan ujian klinikal di 12 hospital KKM untuk kaji kesan penggunaan ivermectin ini diberikan kepada lebih kurang 500 pesakit COVID-19 di kategori 2 atau kategori 3 lah. Sebab apa yang kita tak nak seperti apa Ismail sebut tadi, pernah berlaku kepada hydroxychloroquine dulu, berlaku semula kepada ivermectin guna sebagai rawatan untuk COVID. Sebab buat pengetahuan umum, hydroxychloroquine juga digunakan secara off-label tanpa ada proper study. Jadi end up kena withdraw disebabkan isu berlakunya QT prolongation, iaitu untuk jantung jadi ambil masa lebih lama dari biasa untuk charge semula denyutan tu. Jadi menyebabkan denyutan jantung jadi tak normal sehingga menyebabkan satu sindrom yang serius dan boleh membawa maut. Jadi kita nak nasihatkan orang ramai untuk tidak membeli atau mencari atau mengguna ubat ivermectin ini dengan sendiri tanpa pemantauan. Jadi sebab orang awam kena faham apa kesan buruk dan risiko penggunaan ubat secara off-label ni. Sebab pada masa ini memang saya kata tak ada bukti lah yang mencukupi untuk menyokong penggunaan sama ada ivermectin, doxycycline dan zinc baik secara berasingan ataupun dalam kombinasi, sama ada ia betul-betul selamat dan berkesan untuk pencegahan rawatan COVID-19 ni. Jadi ujian klinikal yang lebih konklusif lah perlu dirancang dengan baik sebelum boleh untuk kita kata okay, yes, this is the one sebagai pilihan rawatan untuk sesuai untuk COVID. Kita sedang dalam ujian lah di klinikal di Malaysia. Kita bukan menentang ivermectin tapi menunggu keputusan yang lebih konklusif untuk penggunaan sebagai ubat untuk rawatan COVID. Apa-apa pun kita masih ikhtiar, masih usaha, jadi biar kita ikhtiar dengan bukti yang kukuh. Puan, dalam situasi penuh ketidaktentuan sekarang dengan mutasi yang berlaku juga, ramai yang mengatakan kalau begitu cepat virus ini begitu banyak varian yang ditemui, apakah signifikannya mengambil vaksin? Bagaimana ini boleh dijelaskan dengan bukti perubatan? Okey, kita tahu vaksin ini terbukti berkesan mengurangkan jangkitan penyakit. Sebagai contoh sebelum ni batuk, kokol, hepatitis dan sebagainya. Tapi tak ada vaksin yang mampu pun beri perlindungan 100%. Jadi bagi vaksin COVID-19 yang dah menjalani ujian klinikal, keberkesanan vaksin ini kita tahu antara range 60% hingga 95%. Jadi secara umumnya vaksin ini masyarakat kena faham itu terbukti dapat kurangkan kadar jangkitan dan penyebaran virus dan kurangkan gejala yang serius. Tapi kalau dah dijangkiti COVID-19 ini, setelah disuntik vaksin itu, kalau kena pun gejala yang dialami biasanya ringanlah dan risiko untuk dapat jangkitan COVID-19 ni pada tahap yang lebih teruk itu adalah rendah. Dan satu lagi risiko untuk dia tu jangkit orang lain pula pun dapat dikurangkan dengan pengambilan vaksin ini. Ya, Puan, berdasarkan kepada jenis-jenis vaksin yang bersandarkan kepada pembinaan yang berbeza, penghasilan yang berbeza, apakah cross vaccination ataupun menggunakan vaksin dengan jenis yang berbeza untuk first dose dan juga second dose itu boleh dibenarkan? Contohnya kalau first dose itu menggunakan Pfizer, second dose menggunakan AstraZeneca, seperti mana ada negara-negara yang mencadangkan penggunaan seperti itu. Jadi adakah akan berlaku interaksi antara vaksin tersebut mengikut kepada brand ataupun jenis penghasilan yang berbeza? Okey, kerajaan kita sedang kaji penggunaan gabungan vaksin antara AstraZeneca dan Pfizer dalam program imunisasi COVID-19 kita. Dan cadangan ini pun dah dibentangkan kepada JKJAV lebih kurang 2 minggu lepas. Dan setakat ini kita dah ada lah beberapa data real world yang kita terima daripada Jerman tentang vaksinasi heterologi inilah kita panggil, yang mana menggunakan AstraZeneca bagi dos pertama dan campur Pfizer untuk dos kedua. Dan ada terbukti lah ada meningkatkan penyusulan antibody dan menjadi lebih efektif terhadap varian ini. Dan sebenarnya ujian yang serupa lah dibuat di Spain membabitkan lebih kurang 600 orang dan mendapati campuran yang sama ini boleh mencetuskan tindak balas imun yang kuatlah terhadap COVID-19 ini. Jadi kaedah mix and match ini masih dalam pertimbangan kesesuaiannya dalam usaha kita untuk melengkapkan pelarian 2 dos ni. So kajian yang menjurus kepada penilaian sama ada pendekatan ini berupaya untuk
tingkatkan daya tahan penerima suntikan itu terhadap varian-varian coronavirus yang baru ini, seperti mana kita sedia maklum sekarang dah bermutasi kan. Jadi apa-apa pun untuk dapatkan lebih banyak data sedang dijalankan, seperti mana YBKJ kita ada mention, kerajaan memang look forward lah dan optimis dengan kaedah mix and match ini. Ya. Satu puasan yang baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Sofahatun Nur Subhi, juga merupakan pegawai farmasi bahagian amalan dan perkembangan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia kerana bersama kami. Terima kasih Puan banyak-banyak untuk penerangan yang jelas tentang isu vaksin COVID-19. Itu dia sudah pastinya ada beberapa tomahan ataupun beberapa falasi pandangan yang salah tentang COVID-19 ini yang perlu untuk diperbetulkan dan juga perlu untuk diperjelaskan secara bersama. Dan kembali selepas ini kita akan bercerita tentang bagaimana aspek kesihatan mental pelajar, remaja dan bagaimana impaknya kepada PDPR. Bersama kami selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan teruskan menghantar komen dan juga soalan anda, kita akan ajukan kepada tetamu yang akan juga kami bawakan bersama nanti. Kita juga akan menerima panggilan telefon dan kita akan buka talian dan kita berehat seketika kembali selepas ini.